Okey, kita sudah pun mempelajari tadi pantulan gelombang dan saya dapat dah lah jawapan daripada kawan kamu. Okey, kira dah boleh dah tu macam mana nak buat kiraan. Okey, kita pergi kepada pembiasan gelombang pula. Okey, pembiasan gelombang ialah perubahan arah perambatan gelombang yang disebabkan oleh perubahan halaju gelombang. Okey, kamu kena tangkap sini apa dia? Perubahan halaju. Apa beza dengan pantulan? Pantulan tadi dia tidak ada perubahan pada halaju. Sama sahaja. Dia punya apa? Panjang gelombang pun sama. Yang berbeza cuma arah perambatan. Yang dikatakan pembiasan ni pula, dia berlakunya perubahan pada perambatan gelombang, satu. Dan yang kedua ialah perubahan halaju gelombang, itu dua. Apabila gelombang itu merambat dari satu medium ke medium yang lain. Jadi menunjukkan sini apa? Bahawa gelombang itu telah melalui satu medium yang mungkin ketumpatan dia rendah, pergi kepada ketumpatan yang tinggi. Atau kalau macam dalam keadaan kes air ni, daripada kawasan yang dalam pergi ke kawasan yang cetek. Jadi disebabkan itu akan berlaku perubahan pada halaju gelombang. Okey, jadi dalam buku kamu ni, buku teks, ditunjukkan bagaimana eksperimen telah dijalankan, bagaimana kita nak melihat fenomena perubahan gelombang apabila berlakunya pembiasan, iaitu gelombang telah dijanakan di sini. Ini kawasan yang dalam, dan bila mana dia melalui kawasan cetek, apa yang berlaku. Dan setelah kita hidupkan ni, dia punya panjang menghasilkan gelombang tu, maka kita akan dapat biasanya result kita adalah seperti yang kamu tengok ni lah. Ini. Okey, ini kamu akan nampak. Okey, daripada aktiviti 5.12, anda akan memperoleh pembiasan gelombang air satah. Rajah 5.36 menunjukkan pembiasan gelombang air satah. Jadi kamu tengok sini. Okey, tadi kamu dah tahu kan apa itu kawasan yang cerah, apa itu kawasan yang gelap. Saya ingatkan balik, kawasan cerah di situlah tempatnya tertumpunya cahaya, maka sebab itulah dia akan jadi cerah. Sini cerah kan. Okey, jadi antara dua yang cerah ni, itulah dikatakan panjang gelombang. Antara dua yang cerah ni, jarak dia tu bolehlah kita ukur dia sebagai panjang gelombang. Okey, setelah dia melalui daripada satu kawasan yang ni kawasan dalam, dia pergi ke kawasan yang cetek, kamu akan dapati bentuk ataupun cahaya yang keluar tu agak berbeza sedikit. Betul tak? Kamu tengok berbeza sikit. Dia macam dah serong macam tu, kan? Nanti kita akan tengok sifat-sifat fizik dia lah. Okey, itu daripada dalam ke cetek. Kalau cetek ke dalam pun ada juga sedikit perbezaan. Okey, ini kamu tengok panjang gelombang dia kecil kan. Tapi bila mana dia dah lalui pembiasan, kamu tengok panjang gelombang dia pun sudah pun berubah. Okey, jadi bila mana sesuatu gelombang tu melalui daripada kawasan yang cetek, daripada dalam ke cetek, apa yang berubah? Okey, kamu akan dapati bahawa pertama sekali daripada dalam ke cetek, ini ada dua benda fenomena. Okey, bila mana dalam ke cetek, iaitu yang kamu tengok yang ni, dalam ke cetek yang ni, kan? Dalam dia pergi ke cetek, yang ni cetek, dia pergi ke dalam. Okey, apa yang kamu akan dapati ialah sudut 7 lebih besar daripada sudut biasan. Kamu tengok ni, sudut 7 ni dia lebih besar daripada sudut biasan. Yang ni dia lebih besar daripada yang ni, sudut dia. Ini dalam ke cetek. Lagi apa dia lagi? Panjang gelombang akan berkurang. Okey, kamu tengok panjang gelombang yang ni. Ni ke sini. Panjang gelombang dia adalah
panjang lah. Bila mana dia dah melalui ke cetek, panjang gelombang dia akan berkurang, akan lebih kecil. Okey. Saya itu frekuensi dia berubah atau tidak, sama sahaja. Frekuensi dia sama sahaja. Kalau kamu tengok ada tak perubahan, ni puncak dia sama sahaja, tak ada berbeza. Okey, laju gelombang, laju dia yang berkurang. Laju dia yang berkurang. Sebab itulah kamu tengok dia punya perambatan dia tu kan. Tak sama macam yang ni. Ini laju kan. Ini smooth tapi ini macam ada kita akan nampak yang dia lambat kan. Dia lambat. Sebab itulah kamu tengok dia punya panjang gelombang pun lebih pendek. Lagi arah perambatan dibias mendekati garis normal. Jadi arah perambatan ni kamu tengok dia lagi mendekati garis normal. Jadi kamu tengok yang ni dia bukannya ke tengah, dia ke sini. Pak, ini garis ni dia ke sini, dia mendekati garis normal ni. Yang ni ke sini, ni dia dekat ke sini. Dia tak pergi ke tengah kan. Jadi kamu kena tengoklah arah perambatan yang ni, garis ni. Garis pink ni. Garis pink ni dia menghala mendekati garis warna biru tu. Warna biru tu adalah garis normal. Jadi bila mana dalam kecetek ni, kamu kena ingat kata kunci dia, garis arah perambatan dia tu dia mendekati garis normal. Okey, apa beza pula kalau cetek pergi ke dalam? Pertama sekali adalah sudut tuju. Sudut tuju dia akan lebih kecil daripada sudut biasan. Sudut tuju dia lebih kecil daripada biasan. Kamu tengok ni kecil, selepas dia dibiaskan dia akan lebih besar. Lagi dia punya panjang gelombang akan bertambah. Jadi kamu tengok ni, yang ni lebih panjang berbanding yang sebelum dia dibiaskan di kawasan cetek. Okey, lagi frekuensi berubah. Frekuensi sama sahaja, sebab tu kamu tengok dia punya garis-garis tu, dia punya bilangan dia sama sahaja. Dan juga laju gelombang dia bertambah. Sebab apa? Kamu tengok garis dia pun semakin, dia punya panjang gelombang dia pun bertambah. Jadi laju dia makin bertambah bila mana dia melalui kawasan yang lebih dalam. Dan yang terakhir sekali, arah perambatan dibias menjauhi garis normal. Jadi sebab itulah kamu tengok ni garis normal, dia lagi ke sana kan. Dia punya arah perambatan dia lagi ke sana. Jadi ini menunjukkan bahawa arah perambatan dia pun berubah. Hal laju dia ada bertambah, ada berkurang. Kalau dia pergi ke tempat yang makin dalam, dia akan lagi bertambah kan. Kalau pergi tempat yang lebih cetek, dia akan berkurang dari segi hal lajunya.